Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita meneruskan muzakarah kita menerusi kitab penawar bagi hati di dalam kuliah Maghrib kita secara online, di mana kita pada malam ini akan membincangkan tajuk sifat marah, yang mana ianya merupakan satu sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana daripadanya lah akan terbiaknya banyak kebinasaan-kebinasaan. Maka di antaranya kebinasaan yang akan timbul manakala seseorang itu bersifat dengan sifat marah. Maka terjadinya di seseorang itu apabila memakai sifat marah yang tidak menempati agama, yang tidak berlandaskan syarak, yang tidak mengikut neraca agama, maka akan lahirnya daripada hal yang tersebut iaitulah perkara-perkara yang membinasakan kita, iaitulah bawa kepada memukul, bawa kepada seseorang itu memaki hamu kerana datangnya sifat marah, yang mana marah tersebut ialah sifat yang dicela oleh agama kita. Seandainya kita memakai sifat tersebut dengan tidak berpandukan agama, maka akan terkesan lagi menyebabkan seseorang itu manakala memakai sifat itu, sifat marah ini, maka membawa kepada marah, membawa kepada memukul, membawa kepada memaki, hamun, cerca dan sebagainya, dan membawa kepada membunuh. Juga terkadang seandainya tak membawa kepada memukul, tak membawa kepada kita tu memaki, hamu, mencerca, membunuh, terkadang membawa juga kepada sifat hati yang lain, iaitulah dendam. Membawa juga kepada dendam, dengki. Apabila seseorang itu menimpa ke atasnya nikmat, maka kita rasa tak puas hati. Apabila seseorang itu mendapat maknanya kecelakaan, maka kita ketika itu rasa sukacita kerana dia ditimpa bala. Maka ini semua ialah terlahirnya akibat daripada seseorang itu memakai sifat marah yang tidak menurut neraca syarak. Maka oleh yang demikian, sifat marah yang tidak mengikut neraca agama, tidak berpandukan neraca ukuran agama syarak,
maka ketika itu sifat tersebut ialah termasuk daripada sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita mengawalinya, yang perlu kita maknanya berjaga-jaga agar tidak bersifat dengan sifat marah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini pengarang kita bagi menyambungkan bab yang tersebut, kata pengarang rahimahullahu taala pada muka surat 36, katanya, dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah akan dua pekerjaan. Pengarang kita mengatakan, mengajak kita supaya kita lazimkan dua kelakuan, dua pekerjaan mesti ke atas kita, yang mana yang bersifat dengan sifat marah, agar tidak terkandas kepada marah yang tidak kita panggil yang tidak selari dengan ajaran agama. Maka perlu kita lazimkan dua perkara yang lagi akan disebut ini, yang mana sifat marah yang merupakan sifat semula jadi bagi setiap manusia pada zahirnya, yang mana sifat marah ini asalnya sifat kecelaan. Sekiranya tidak berlandaskan agama, tidak mengikut aturan yang disyarakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ianya tercela pada asalnya. Maka sifat marah ini di tiap-tiap orang merupakan sifat semula jadi pada zahirnya. Hatta pada binatang sekalipun mempunyai sifat marah ini. Maka manusia yang mempunyai sifat marah, maka perlu dia lakukan dua perkara ini agar ianya ada pada kita tetapi tidak tercela. Perlu kita lazimkan dua perkara ni. Yang mana dua perkara ni, manakala kita lazimkan, kita faham amal dia, maka marah yang ada pada diri seseorang, yang mana sifat marah itu ialah satu sifat tabi'i di manusia, yang ada pada manusia, yang mana kita dapat mengawali dengan dua perkara ini, yang dapat kita lazimkan dua perkara yang lagi akan datang, maka pada ketika itu sifat marah yang ada pada diri seseorang itu tidak tercela. Akan tetapi sekiranya tidak kita lakukan dengan dua perkara ini, maka sifat marah yang ada pada kita itu adalah sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata pengarang rahimahullahu taala, lazimkan olehmu pada kelakuan marah akan dua pekerjaan, agar ianya tak masuk dalam sifat kecelaan yang disebut dengan sifat marah itu. Maka apakah dua pekerjaan tersebut yang mesti atas kita, yang mesti kita lazimkan? Yang pertama, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang pertama daripada kedua pekerjaan tu, yang pertamanya iaitulah memecahkannya kan sifat marah tadi. Yang pertama yang perlu kita lakukan iaitulah memecahkan sifat marah, mengawali sifat marah. Usaha kita kawal sifat marah ini. Jangan kita biarkan sifat marah mengawasi diri kita. Jangan biarkan sifat marah yang akan kawal tubuh badan kita. Jangan. Sebaliknya, kita perlu mengawal sifat marah. Maka yang ni mesti kita lakukan agar sifat marah tersebut ianya berlandaskan agama ataupun melandaskan neraca syarak.
Maka sifat marah itu asalnya sifat yang dicela. Akan tetapi sekiranya seseorang itu melazimkan dengan dua perkara ini, maka seseorang tersebut ianya maknanya memakai sifat marah yang berlandaskan hukum syara. Maka yang pertamanya perlu kita memecahkan dia. Apa maksud memecahkan? Iaitulah kita kawali dia. Usaha semampu kita untuk kita mengawasi sifat marah. Jangan sifat marah yang menguasai diri kita. Sebaliknya kita yang mengawasi, yang mengawali sifat marah. Bukan sifat marah yang kawal diri kita, tidak. Itu yang pertama. Maka yang pertama iaitulah memecahkan sifat marah. Lalu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, memecahkan sifat marah takut kita faham dengan makna ini. Lalu katanya, dan tiada aku kehendaki, yakni kata pengarang Syekh Abdul Qadir, tuan kitab kita ni, pengarang kitab kita ni, bukanlah aku maksudkan, kata dia, dengan memecahkan sifat marah ni, bukanlah aku maksudkan dengan kata memecahkan sifat marah ni ialah menghilangkannya kan sifat marah itu sama sekali, bukan. Bukan maksud memecahkan di sini iaitulah kita menghilangkan sifat marah sama sekali, tidak. Kerana apa? Bukan maksud macam tu. Kerana ilak pada kata tiada aku kehendak memecahkan sifat marah dengan maknanya hilangkan sifat marah tu sama sekali di diri kita. Kerana sifat ni ialah sifat yang dicela. Bukan maksud tu. Bukan maksud memecahkan dengan maksud demikian. Kerana apa? Kerana bahawasanya tiada hilang ia sifat marah ni sama sekali, tak hilang. Kerana sifat marah ialah sifat semula jadi pada zahirnya ada di tiap-tiap manusia. Hatta pada binatang sekalipun. Umpamanya ayam, kita katakan. Ayam yang mempunyai anak-anak kecil-kecil, ibu ayam. Kalau kita usik dia ketika mana dia nak mengeram umpamanya, dia hambak kita. Dia kejar kita. Marah. Tengok binatang ada marah. Manusia, apatah lagi. Maknanya mempunyai sifat ni ialah sifat semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan di tiap-tiap manusia. Tapi, walaupun begitu, ianya perlu kita kawali dia. Sebab tu, pengarang kita datangkan di sini, mesti kita maknanya berkelakuan dengan dua kelakuan. Yang mana sifat marah ni ada di diri kita. Yang pertama, perlu kita pecahkan. Apa maksud pecah? Bukan maksud pecahkan sifat marah ni, hilangkannya sifat marah tu sama sekali, tidak. Kerana takkan hilang sifat tersebut sama sekali. Kerana sifat itu ada pada diri kita. Sifat itu sifat semula jadi pada zahirnya pada diri kita. Bukan maksud menghilangkannya sama sekali. Dan tiada sayugia bahawa ia sifat marah ni hilang. Tak tanggung. Tak sepatutnya. Sifat marah ni tak ada sama sekali di kita. Tak sepatutnya. Tak wajar sama sekali sifat ni hilang terus pada diri kita. Bahkan fardu takdirlah, jika hilang ia sifat marah ni sama sekali di diri kita, tak ada langsung sifat marah di diri kita ni, nescaya katanya wajib menghasilkannya kan sifat marah ini. Kena wajib usaha biar kembali ada sifat marah di kita. Jangan tak ada langsung, tak boleh. Sifat marah ni perlu ada di seseorang, tapi mesti berlandaskan syarak. Tak berlandaskan syarak, marah kita tadi marah yang dicela oleh Allah. Sebaliknya ada sifat marah tapi kita pecahkan dia. Kita kawal, pecah dengan makna kawal. Bukan pecah di sini dengan makna kita menghilangkan sifat tersebut. Bukan makna tu. Kalau menghilangkan sifat ni, takdirnya hilang terus sifat ni. Wajib menghasilkan balik. Wajib kita ambil kembali sifat ni.
Takdirlah seseorang tu dia menghilangkan terus sifat tersebut. Tak ada langsung sifat marah dia. Wajib bawa kembali sifat tu pada diri dia. Seolah-olah kalau pakai baju kena cari balik baju tu. Kalau kata baju tu kena cari balik. Biada kena pakai balik baju tu. Tak boleh menghilangkan sifat marah ni. Kerana apa? Wajib kita kembalikan sifat tu. Takdirnya tak ada langsung di kita sifat tu. Kerana bahawasanya ia sifat marah ni perkakas. Yakni satu alat bagi memerangi sekalian kafir. Sifat marah ni kalau tiada langsung, maka pada ketika itu wajib ambil balik sifat marah tu. Kena pakaikan balik di diri seseorang tadi, manusia tadi. Seseorang yang beriman kepada Allah mesti ada sifat marah. Sungguh pun asalnya sifat marah ni ialah sifat yang dicela. Kata dicela ni sekiranya tidak berlandaskan syarak. Sebaliknya, kalau berlandaskan syarak, ni sifat yang dipuji. Maka sifat marah perlu kita kawal supaya ianya berlandaskan syarak. Maka oleh yang demikian kita kena kawal. Tak boleh kita nak menghilangkan sama sekali sifat marah itu. Dah kita tahu, sifat marah ni asalnya yang kita duk bincang ni ialah sifat yang dicela. Kena buang . Tak, bukan maksud tu. Kerana kalau buang sama sekali sifat ni, tiada langsung di kita sifat marah, maka pada ketika itu wajib kita kembalikan. Wajib kita pergi cari balik sifat marah tu, seolah-olahnya begitu. Kalaulah terus hilang sifat marah. Kerana apa? Kerana sifat marah merupakan perkakas. Alat bagi seseorang Islam, seorang yang beriman, untuk memerangi sekalian orang yang kafir. Kafir mana? Kafir yang menghina agama Islam. Kafir yang mengkhianati agama Islam. Kafir yang mencaci agama Islam. Yang menghina agama Islam, yang menindas agama Islam, menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam umpamanya. Pada ketika itu kalau kita tidak mempunyai sifat marah, bagaimana kita nak marah? Bagaimana kita nak marah orang kafir yang menghina Islam tadi, yang menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Wajib kita marah ketika itu. Wajib kita marah orang yang menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang kafir tersebut. Wajib marah. Kalaulah tidak ada langsung sifat marah, bagaimana kita nak memerangi orang kafir yang mana dia telah memusuhi orang Islam, yang telah menghina orang Islam? Maka marah itu ialah alat bagi kita nak memerangi sekalian orang kafir. Umpamanya seseorang itu nak buat tom yam, perlu ada alat. Kalau tidak, tak jadi. Perlu ada pekakas tom yam tu, ramuan dia tu. Umpamanya kena ada apa kita kata, orang perempuan lah, dia tahulah alat bagi nak buat tom yam tu. Kalau katakan daun apa hok bau sedap tu, daun ikutlah daun apa sekalipun, alat-alat dia tu untuk buat tom yam. Kalau tidak, tak jadi tom yam tadi. Tak jadi tom yam. Maka begitulah orang hina Islam. Kalau tidak ada sifat marah, tak marah langsung. Kata dia, ada. Islam perlu ada sifat marah. Bila? Ketika mana nak memerangi sekalian orang kafir, yakni yang memusuhi Islam, yang mana dia menghina agama kita. Umpamanya menghina Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu perlunya sifat marah. Jadi sifat marah ialah alat perkakas bagi memerangi sekalian yang kafir, yang khianati agama Islam. Dua, dan menegah daripada segala kejahatan dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Maka perlu kepada marah. Nak menegah daripada segala kejahatan, nak suruh orang buat kebajikan kerana dia buat kejahatan. Ketika itu amal ma'ruf nahi munkar ni perlu kepada sifat marah kita. Nak kepada marah tu. Contoh, anak kita tak menutup aurat,
keluar daripada rumah anak perempuan memakai bau-bauan umpamanya. Keluar daripada rumah memakai pakaian yang singkat, pakaian beruk makyih umpamanya. Keluar daripada rumah tak pakai tudung kalau hak perempuan. Anak lelaki keluar daripada rumah pakai seluar pendek umpamanya. Ini semua segala perkara yang tidak betul dengan agama. Maka wajib kita tegah. Kita selaku ayah. Kita selaku maknanya ketua dalam rumah. Anak kita. Wajib kita suruh dengan kebajikan. Tegah daripada segala kejahatan. Kalau tidak ada punya sifat marah di seseorang ayah tadi. Tak apalah. Jadi gitu. Sedangkan itu tanggungjawab bagi seorang ayah. Maka oleh yang demikian, marah itu kita nak. Marah itu walaupun asalnya sifat dicela, tapi sekiranya kita berlandaskan syarak, ketika itu dipuji. Maka oleh yang demikian tak boleh nak buang sama sekali sifat marah ni. Perlu ada. Kerana kita perlu guna pada ketika-ketikanya. Bila? Ketika mana orang kafir menghina Islam, satu. Yang kedua, kita nak guna dia sebab dia ialah alat perkakas di diri kita. Ketika mana kita nak menegah daripada segala kejahatan, menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Di situ nak pada sifat marah. Marah ni dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya anak kita tadi, na'udzubillah misalnya penagih dadah misalnya, nak pada marah dia kata. Kita kena marahlah. Ugu sebagainya. Jangan kita biarkan begitu saja, tak boleh. Ketika tu kena tegah menyuruh dengan kebajikan. Perlu kita suruh. Hak tak tutup aurat, tak semaya apa suruh. Kena suruh dia sembahyang. Tak puasa, kena suruh dia puasa. Ini semua kalau tidak ada sifat marah, bagaimana nak suruh kepada kebajikan, bagaimana seseorang itu nak menegah daripada segala kejahatan kemungkaran yang berlaku di hadapannya. Maka sifat marah ialah alat perkakas bagi kesemua perkara tersebut. Tak boleh kita menghilangkannya sama sekali. Lalu tu apakah maksud memecahkan ini? Tak sampai. Dan adalah marah itu, dia nak banding, kata pengarang rahimahullah ta'ala, bandingnya kata pengarang, dan adalah marah itu, sifat marah yang ada di diri kita ini, bandingnya seperti anjing perburuan. Perlu ada di diri kita. Dengan maknanya, sifat marah ni diperumpamakan seperti anjing perburuan. Macam mana anjing perburuan ni? Nanti pengarang kita akan mendatangkan yang mana dia kata tadi, sifat marah tak boleh hilangkan sama sekali di diri kita. Sifat marah tidak boleh kita nak menghilangkan sama sekali di diri kita. Tak boleh nak menghilangkan sama sekali di diri kita. Oleh yang demikian, kena ada di diri kita, maka bandingnya sifat marah itu seperti anjing perburuan. Kita kena perlakukan seolah-olah bandingnya seperti anjing perburuan. Lalu tu apakah maksud memecahkan di sini? Bukan dengan maknanya tadi menghilangkan sama sekali, bukan. Dan hanya dikehendaki dengan memecahkan sifat marah itu ialah mengajar akan sifat marah yang ada di diri kita ni hingga mengikut ia sifat marah. Mengajarkan sifat marah ini hingga mengikut ia sifat marah akan akal dan akan syarak. Ini maksud dengan kata memecahkan sifat marah. Yang perlu kita lakukan di diri kita, seseorang yang mempunyai sifat marah, kita perlu memecahkan. Apa maksud memecahkan? Ajar, didik, latih sifat marah ini hingga sifat marah ini ikut akal dan juga ikut syarak. Kita kena latih dia. Kena latih sifat marah ni ada di diri kita ni supaya dia ikut akal, ikut syarak.
Bukan ikut nafsu, ikut syaitan. Tidak. Naknya ikut akal, ikut syarak. Maka manakala seseorang itu latih sifat marah yang ada di diri seseorang itu dengan latihan ikut akal, ikut syarak, bukan ikut syaitan, ikut nafsu, maka pada ketika itu setelah mana kita latih, didik begitu, maka bergerak-gerak ia sifat marah dengan sebab petunjuk daripada akal dan syarak. Maka dia akan bergeraklah. Kalau kata binatang, dia akan lompat mengikut tuan dia. Maka sifat marah yang ikut akal dan syarak, dia akan bergerak, yakni dia akan marah dengan sebab petunjuk daripada akal dan syarak. Dan diam ia sifat marah dengan sebab petunjuk daripada kedua-duanya akal dan syarak. Yakni dia tidak akan, kalau kata binatang seperti anjing perburuan tadi, kalau tuan dia kata jangan, maka ketika itu dia tidak akan terekam. Maka sifat marah ni pun sama. Sekiranya mengikut akal dan syarak, kita latih dia, didik sifat ni kena ikut akal, kena ikut syarak. Maka bila dia marah, kerana apa dia marah? Kerana syarak akal suruh marah. Akal yang disulami dengan agama, maka suruh marah, maka ketika itu dia marah. Sebaliknya, akal, syarak tak bagi marah, dia tak marah. Itu maksud diam ia sifat marah dengan sebab petunjuk daripada keduanya. Kalau dia marah, sebab syarak suruh. Kalau seseorang itu tak marah pun, sebab petunjuk daripada syarak juga. Inilah kata pengarang kita, banding sifat marah ini seperti anjing perburuan. Yang mana anjing perburuan, asalnya anjing biasa ni lah. Anjing, hak tak kira orang nak kekah, nak terkam ni. Tapi bila diasah, bila dididik, dilatih, usaha, latih, dia akan jadi ikut apa yang dilatih oleh tuan tadi. Tuan kata, terkam. Dia pun terkam, kijang umpamanya. Tuan kata, dah cukup. Dia diam daripada menerkam kijang tersebut. Kerana apa ni jadi begini ni? Kerana dilatih. Bila latih, dia akan lekat apa hak dilatih oleh tuannya tadi. Maka begitulah. Ini binatang yang tidak berakal. Apatah lagi kita manusia yang mempunyai akal. Maka kalaulah kita latih sifat marah ni sebagaimana hak syarak perintah, ikut akal yang waras dan juga ikut syarak, bila kita latih, maka ketika itu sifat marah yang ada di diri seseorang tadi, dia akan jadi marah bila mana syarak suruh marah. Dia tidak akan marah ketika mana syarak kata jangan marah. Ini hak ni yang perlu kita ada, yang inilah yang perlu kita lazimkan di diri seseorang tadi, yang mana kata pengarang perlu kita mengawali sifat marah, yang mana sifat marah ada di tiap-tiap seseorang yang bernama manusia, hatta pada binatang. Maka sifat marah asalnya ialah sifat yang dicela, tetapi tak boleh kita buang dia. Kerana sifat ini sifat yang semula jadi ada di diri kita, yang Allah Ta'ala jadikan. Maka supaya tidak tercela, perlu kita kawal dia. Tak boleh buang langsung. Kalau buang langsung, ada benda-benda yang perlu kepada marah. Sebagaimana yang dinyatakan tadi, ketika mana orang kafir menghina orang Islam, ketika mana berlakunya kemungkaran di hadapan kita, anak kita buat perkara-perkara maksiat, anak kita bercuri, anak kita merampok misalnya, na'udzubillah, ketika itu ibu bapa perlu marah, nak pada marah. Kalau buang sifat marah, bagaimana kita nak menegah perkara yang kemungkaran tadi, dan kita nak menyuruh seseorang itu, anak kita umpamanya, kepada perkara-perkara yang baik, suruh sembahyang dan sebagainya, puasa dan lain-lain. Perlu kepada marah. Maka marah ini perlu kita kawali dia. Bandingnya seperti anjing perburuan lah, perlu kita latih. Perlu kita latih ikut akal dan syarak. Bila kita latih sifat marah ini mengikut akal dan juga syarak, bila syarak suruh marah, dia marah. Bila syarak perintah jangan marah,
maka dia tidak marah. Dan bila kita latih begitu dan tiada menyalahi ia sifat marah ini, akan kedua akal tadi dia tidak akan melanggarilah bila kita latih sebagaimana yang diperintahkan, iaitulah latih ikut akal dan syarak, maka dia tidak akan menyalahi daripada akal dan syarak. Bandingnya seperti menurut oleh anjing perburuan akan perintah, bukan fitnah tu, akan perintah tuannya. Bandingnya seperti anjing perburuan lah. Manakala kita latih, dia akan ikut tuan dia. Tuan dia kata jangan, dia jangan, dia tak terkam. Tuan dia kata terkam, dia terkam. Tengok, dia tidak akan menyalahi tuan dia tadi. Tidak kata terkam, duduk senyap anjing berwadak, dia tak akan menyalahi. Jangan, dia pun jangan, tiap menyalahi. Maka begitulah. Manakala kita didik, latih sifat marah ini, maka dia akan ikut syarak. Syarak suruh marah, dia marah, dia tidak akan menyalahi. Bila mana syarak suruh jangan marah, maka dia tak marah. Dia tak menyalahi daripada kedua akal dan suruhan syarak tadi. Dan yang demikian sifat marah ni, yang mana kita perlu ajar dia supaya ikut akal dan syarak ni. Benda ni mungkin, kata dia. Benda ni boleh kita buat. Benda harus dapat kita lakukan. Bukan perkara mustahil sama sekali, tidak. Benda mungkin. Benda yang boleh kita usaha maknanya. Tapi macam mana? Dengan bersungguh-sungguh pada mengajar sifat marah tadi. Tapi dengan syaratnya, kita kena latih dia dengan cara bersungguh-sungguh. Usaha sedaya mungkin kita untuk didik sifat marah tadi, latih sifat marah tadi, tarbiyah sifat marah tadi, agar dia mengikut akal yang waras dan juga agama syarak tadi. Kena latih dia. Barulah seseorang tadi mempunyai sifat marah yang ada pada diri dia tidak tercela sama sekali. Sekiranya tidak dilatih dengan syarak, maka marah tadi akan menjadi tercela, bawa kepada maki orang tak tentu kalu, bawa kepada pukul, bergaduh dan sebagainya, bawa kepada dendam pada sesama kita, sesama Muslim dan sebagainya. Ini kerana apa ni? Kerana tak kawal marah ikut landasan syarak. Maka kita kena ikut landasan syarak. Kena latih sifat marah tadi mengikut maknanya landasan agama kita. Dan iaitu bersungguh-sungguh pada melatih sifat marah ni. Benda ni latih sifat marah supaya ikut akal dan syarak, benda yang bukan mustahil. Maka kena bersungguh-sungguh latih dia. Macam mana latih tu? Dan iaitu bersungguh-sungguh pada mengajarnya, pada melatihnya, pada mendidik sifat marah supaya ianya tak menyalahi agama kita. Maka cara bersungguh-sungguh nak latih dia tu di antaranya membiasakan akan lambat marah. Kena kontrol lambat marah sifat ni. Bila kena membiasakan lambat marah satu, dan membiasakan memaafkan. Kena membiasakan memaafkan orang yang buat salah dengan kita. Bila tu biasakan akan lambat marah, membiasakan memaafkan orang yang buat salah kepada kita ni, serta yakni apabila kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Umpamanya orang caci kita, orang maki kita, orang kata kita begian. Ketika itu kita kena latih diri kita. Jangan cepat sangat nak marah pada orang. Dan latih diri kita, biasakan maafkan orang tersebut. Biarlah. Selagi mana benda tu benda yang bukan kritikan pada agama. Dia duk caci diri kita. Biarlah hak tu. Sebagaimana Nabi SAW, orang duk kata berian pada Nabi. Nabi tak marah. Tapi bila orang usik agama, siap. Nabi marah pada ketika itu. Maka kita, supaya marah tu bukan marah hak tak tentu kalu, marah yang bukan maknanya tidak berlandaskan syarak, maka pada ketika itu kita kena usaha didik sifat marah ni supaya tidak jadi tercela.
dengan kita membiasakan lambat marah dan membiasakan memaafkan orang. Apabila kedatangan sebab-sebab bagi marah tadilah. Orang duk cerca kita tu mendatang ke sifat, mendatang ke sebab-sebab bagi marah. Marah kau? Jangan. Membiasakan lambat marah, membiasakan latih supaya kita mudah memaafkan orang pada ketika itu. Itu di antara cara yang mana kita nak latih sifat marah ni, guna dia hanya kepada syarat perintah. Hak syarat tak perintah kita marah, kita tak marah. Maka ketika mana orang maki kita, jangan lekas marah. Dan biasakan maafkan orang tersebut. Biarlah dia duk caci diri kita pun. Asalkan jangan caci agama yang mulia ini. Kalau sentuh agama, melibatkan agama, ni kita kena marah. Habis kat situ. Itu cara yang pertama yang perlu ada di diri kita tadi. Yang mana agar kita tidak terjerumus kepada marah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kita kena kawal dia. Yang kedua, kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang. Insya-Allah, hazza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.